Salam dan salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Pencerahan saya politik dan rasuah. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang ahli politik yang menjadi mangsa politik rasuah. Ini yang kita rakyat harus lihat, yang mana kita tahu bahawa perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah disebabkan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba tegakkan demi untuk bangsa dan tanah air ini. Tetapi apa yang kita lihat bukan satu perkara mudah, yang mana kita tahu apabila sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri terpaksa merengkuk di dalam penjara berpuluh tahun. Inilah akibat apabila seorang pemimpin yang ingin untuk melihat sesuatu kebaikan yang baik kepada negara dan bangsanya sendiri, tetapi ditidakkan oleh tokoh-tokoh politik yang rakus dengan kekuasaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya difitnah dan cuba dijatuhkan oleh elit-elit politik, yang mana mereka ini mempunyai kepentingan, iaitu mereka harus mengorbankan salah satu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kalau mereka tidak penjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu, maka mereka tahu mereka tidak boleh mendapat habuan ataupun rasuah dalam pentadbiran mereka. Kerana mereka tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya tinggal satu lagi langkah dia, iaitu kerana waktu itu dia timbalan Perdana Menteri dan dia boleh menggantikan Tun Dr. Mahathir waktu itu, dan dia boleh memegang tampuk kepimpinan yang begitu lama, serta kalau dia tidak naik pun menjadi Perdana Menteri waktu itu, dia akan menjadi timbalan Perdana Menteri dalam tempoh yang begitu lama. Jadi terpaksa mereka korbankan seorang, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dilihat adalah orang yang bersih, yang baik, yang mana dia tidak nak terjebak dengan rasuah ini tadi. Dan dia pula memegang banyak kementerian. Apabila kita lihat kementerian yang paling penting dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah apabila beliau menjadi Menteri Kewangan. Jadi kita tahu apabila beliau menjadi Menteri Kewangan, maka kita tahu bahawa semua agihan kewangan ini kepada kementerian-kementerian adalah di bawah tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang berlaku hanya satu jalan, iaitu mencari satu kesalahan yang boleh dicaskan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sumbatkan dia ke penjara. Maka elit-elit politik ini boleh mencari makan, dan hari ini kita lihat elit-elit politik yang waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan itu masih ada dalam barisan kepimpinan negara kita yang ada hari ini. Inilah yang berlaku, yang mana kita lihat apabila perkara ini sudah pun berlaku, yang mana hari ini rakyat begitu cerdik dan tahu bahawa fitnah yang telah pun dilakukan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah semata-mata fitnah politik yang untuk menyenangkan diri mereka. Pengorbanan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi, iaitu korbankan dia untuk masuk ke penjara, tetapi selamatkan elit-elit politik yang melakukan kesalahan ini yang begitu ramai. So inilah yang berlaku sebenarnya, tetapi hakikatnya yang mana cuba disepinkan oleh mereka-mereka ini tadi, yang mana apabila kita lihat hari ini ramai juga pengkritik yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini peliwat lah, seperti itu, seperti ini. Tetapi hakikatnya mereka sendiri pun tidak pernah ada di situ, dan mereka sendiri juga tidak dapat nak membuktikan kesahihan cerita mereka. Padahal inilah yang kita lihat jelas memfitnah, tetapi mereka cuba juga mengeluarkan kata-kata itu. Inilah yang kita dalam Malaysia sekarang ini alami, yang mana kita menidakkan tokoh seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dia menjadi pentadbir negara, tetapi yang ruginya adalah rakyat. Perkara ini yang boleh membuatkan kita mendapat seorang pemimpin yang terbaik adalah sebenarnya dengan kita menolak parti-parti yang melibatkan diri dalam rasuah. Parti-parti yang melibatkan diri dalam rasuah ini bukan salah partinya, tetapi pemimpinnya. Seperti UMNO. UMNO itu tidak bersalah, tetapi pemimpin UMNO yang mana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan, mereka-mereka inilah yang bersubahat dengan Perdana Menteri yang waktu itu Tun Dr. Mahathir, untuk mereka cari kesalahan yang mana tidak dapat dicas dengan kes liwat ini tadi, tetapi dicas dengan kes yaitu salah guna kuasa. Jadi masuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam penjara. Maka berapa tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam penjara, dan mereka bersukaria mengagihkan projek, mengagihkan tender apa yang mereka mahu dengan memboroskan duit negara di waktu itu. Tetapi kenapa kita rakyat tidak berasa apa-apa waktu itu? Kerana di waktu itu zaman ekonomi kita masih berada di tahap yang baik,
Walaupun selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dipenjarakan, kita lihat ekonomi kita semakin ke bawah, tetapi kita punya hutang negara itu semakin meningkat. Cuma kita rakyat waktu itu tidak terdedah dengan apa yang berlaku, yang mana hari ini ada di hujung jari. Jadi apa yang berlaku itu kita rakyat tidak rasa. Tetapi apa yang berlaku hari ini, apabila media di ujung jari ini, rakyat dah boleh lihat bahawa apa yang berlaku ini, yang mana apabila pemimpin-pemimpin UMNO waktu itu yang cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, mereka hari ini berada lagi dalam kerajaan. Inilah yang kita lihat. Kenapa PH itu cuba dijatuhkan? Kerana ini adalah kerja elit-elit politik. Dan kenapa juga Sikitol itu boleh pindah ke kerajaan yang ada hari ini? Kenapa mereka menidakkan untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kerana mereka juga takut dengan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Ini sebabnya kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini cuba ditidakkan oleh elit-elit politik. Dan kita lihat apa yang berlaku. Kita rakyat, yang mana tadi saya nak cerita tapi lupa, so saya cerita balik berkenaan dengan isu hanya kita rakyat yang boleh membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri, iaitu kita perlu menolak pemimpin daripada parti yang kita lihat telah pun melakukan banyak rasuah. Dia sebenarnya bukan menguntungkan kepada rakyat. Terutamanya kalau kita lihat mereka menjualkan isu contohnya Melayu. Tidak menguntungkan kepada orang Melayu keseluruhan, tapi kepada elit-elit politik yang mana mereka agihkan projek-projek kepada kroni mereka. Pun mereka tidak dapat menjalankan kerja dengan baik kerana mereka tidak mempunyai pengalaman. Ini hasil yang kita lihat hari ini. Dan apa yang berlaku ini, kita nak menolak perkara ini adalah kalau kita rakyat betul-betul ingin melihat satu perubahan besar, maka di PRU ke-15 ini nanti, parti yang kita lihat terjebak mengikut rentak rasuah yang ada ni, kita perlu tolak lah. Itu saja jalan mudahnya. Dan sini kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dimangsakan begitu lama. Yang masalah hari ini apabila ketandusan pemimpin, kita lihat hanya tinggal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah dulu saya pernah katakan, satu saat pemimpin negara kita ini akan menjadi tepu. Tidak ada lagi. Bermakna tinggallah orang yang mereka nidakkan ini tadi. Tetapi apabila kerosakan itu betul-betul dah parah, baru diambil balik oleh pemimpin itu. Pemimpin itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat ini nanti ya, apa yang berlaku dalam kerajaan yang ada hari ini. Mereka akan menambahkan hutang yang begitu terbeban sekali. Dan kerosakan yang mereka lakukan berpuluh-puluh tahun ini, tetap yang nak menyelesaikan masalah ini adalah seorang pemimpin, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita boleh lihat, saya dan penuh yakinnya, pemimpin yang ada nih, mereka tidak mampu urus takbirkan negara ini yang melibatkan soal keuangan, apalagi ekonomi negara kita. Ini yang saya akan lihat di waktu akan datang, yang mana kita pelapis muda ini, kalau hari ini ataupun selepas PRU ke-15 ini, parti Pakatan Harapan tidak boleh berjaya memerintah, maka kita akan kehilangan lagi wang negara, hutang kita akan bertimbun. Kerana kepimpinan daripada mereka yang ada hari ini, mereka tidak ada ketokohan dalam mengurus takbirkan negara ini dengan baik. Ini sudah jelas. Tetapi mereka boleh menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan mereka bersekongkol sesama mereka, yang mana kita lihat apa yang berlaku kepada PH apabila memerintah 22 bulan. Sebenarnya yang mengatakan PH itu gagal, yang membuat tomahan di luar ini adalah mereka-mereka elit politik, elit-elit daripada politik yang mana menjadi kontraktor, yang mana mencari makan dalam kerajaan nih, yang mendapat tender, yang mendapat 10%, yang mendapat 15%. Inilah mereka yang menjadi dalang dalam isu yang mana cuba untuk mengatakan PH itu tidak betul, tidak baik, tidak ini. Dan kita lihat juga elit politik yang ada dalam pentadbiran negara waktu itu, yang mana berada dalam PH sendiri, mereka sendiri tidak dapat mencari makan dalam projek-projek kerajaan, yang mana apabila satu kementerian itu dipegang contohnya oleh DAP, pemimpin DAP. Contoh saya ambil seperti kita lihat Anthony Loke. Maka elit-elit politik ini, yang mana selama ini mereka ada rana yang untuk
mengambil proyek dengan kementerian ini sudah tidak dapat cari makan karena ini adalah pemimpin yang lain dan mereka tidak ada hubungan kait pun dengan mereka-mereka ini tadi. Inilah yang berlaku karena selama berpuluh-puluh tahun apabila kerajaan itu terbentuk, orang yang sama walaupun mereka bukan orang yang sama tetapi daripada hasil kawan-kawan mereka. Umpama yang kita lihat yang terkini lah barisan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, maka ada lagi kerajaan baru yaitu Datuk Sri Ismail ni yang mana dia pun menggunakan kabinet yang sama ataupun pertukaran yang sama. Jadi mereka yang cari makan ni tetap ada di sekeliling itu juga. Masih boleh cari makan karena mereka rasa ini adalah geng saya juga. Ini yang berlaku dalam pentadbiran negara kita ini. Jadi banyak hal lagi yang kita lihat, yang kita tengok terlalu parah dalam kita punya rasuah ni. Karena kita punya SPRM kita di bawah mereka. Yaitu kita lihat SPM kita hari ini, contohnya polis, ada di kementerian KDN. Jadi mereka ini kuasa mereka seolah-olah apabila mereka nak membuat satu kerja harus dirujuk semula kepada KDN, yaitu Menteri KDN. Ini yang berlaku dalam negara kita ini. Sebab itu saya kata saya harap pimpinan akan datang ada perubahan. Yang mana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri boleh menjadi Perdana Menteri, maka kita perlu mereformasikan sistem kita ini. Kerana SPM ni biar kita asingkan sama sekali, yang tidak melibatkan kekuatan ataupun apa yang orang panggil kuasa daripada ahli-ahli parlimen ini, supaya dia boleh menjalankan kerja dan tidak lagi terikat. Jadi ini yang berlaku. Kita perlu rubahkan hal ini demi negara kita ini. Karena kalau saya lihat negara kita ini susah kita nak hentikan apa yang berlaku, yaitu rasuah ni. Karena yang melakukan rasuah terbesar ni sebenarnya adalah, maaf cakap lah, orang kita ni, orang Bumi Putra yang paling banyak melakukan perkara ini. Kerana apa? Kerana kita ingin kerja yang mudah, yaitu kita tahu bahawa tender-tender kerajaan ini berbilion. Dan apabila kita lihat ramai pemimpin apabila PH memerintah, kita lihat yang jadi kluster mahkamah hari ini. Kenapa mereka ini boleh dituduh walaupun mereka salah ataupun tidak, tetapi ada cas kepada mereka. Tetapi seandainya mereka memerintah waktu itu, PH tidak dapat memerintah lah. Mereka menang waktu itu, PRU ke-14. Apa akan jadi? Ini akan tertutup. Contoh kita ambil kes paling besar, 1MDB. Kes ini kita lihat salah atau tidak Datuk Seri Najib itu terpulang, tetapi kita tahu apabila Amerika memulangkan duit kita 3 peringkat. Begitu banyak jumlah. Dan kita tahu juga apabila anak Datuk Seri Najib sendiri kembalikan uang pula, ini sudah jelas bahawa pembaziran yang ada di negara kita ini selama ini yang dimainkan oleh mereka begitu besar. Tetapi apa yang kita dapat huraikan apabila PH memerintah walaupun 22 bulan itu sudah jelas ada. Ini nanti kalau dapat lagi pihak pembangkang yang ada hari ini menang, maka kita akan dapat membersihkan lagi sedikit. Dan di sini apa yang saya lihat, saya tidak menyalahkan kaki tangan kerajaan ataupun sektor awam, tetapi banyak juga mereka-mereka yang di pimpinan atas nih yang terlibat dengan perkara-perkara seperti ini. Ini yang perlu kita bersihkan. Ini bukan satu perkara mudah untuk kita rakyat nak huraikan, tetapi memang ini terjadi kerana banyak ketirisan, terlalu banyak. Banyak geng, banyak grup mereka ini yang mana semua mencari tender dan projek daripada kerajaan. Tetapi kita beri pun mereka Alibaba akan kepada orang lain yang mana mereka hanya mengambil persen daripada situ yang buat kerja orang lain, dan mereka juga tidak akan ada pengalaman dan berakhir nanti curi lagi duit. Curi punya curi sampai negara bankrupt. Itulah yang kita alami hari ini. Dan kenapa kita lihat negara Malaysia ini kaya tetapi hutang bertimbun? Karena inilah, karena kerakusan ahli politik dan elit-elit yang ada ni, kapitalis-kapitalis yang sama bersekongkol dengan mereka ni, maka tidak akan pernah cukup. Saya rasa kalau Petronas kita, duit Petronas kita ataupun Petronas ataupun minyak di Sarawak atau Sabah
yang punya gas tuh sudah habis nanti, maka kita tahulah kehidupan kita di Malaysia nih. Kita tidak berjaya, kita terlalu lambat untuk kita menstrukturkan kita punya pentadbiran negara untuk bergerak ke arah kemajuan. Yang mana kita lihat Singapura tidak mempunyai apa-apa pun, tetapi mereka boleh maju dalam sektor ekonomi kerana mereka sudah membuat plan yang begitu jauh daripada kita. Kita ini tidak melakukan plan jauh ini tadi, maka kita cuma sibuk pemimpin kita yang ada hari ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku setelah PHS jatuh ini, mereka cuma berebut jawatan, berebut kekuasaan, dan nanti apabila mereka duduk di kementerian, maka kerja mereka mengagihkan projek kepada suku sakat mereka. Ini saja yang mereka fikir. Mereka tidak fikir, aku duduk kementerian ni, apa yang perlu aku buat untuk negara. Ini tidak ada. Jadi kemerdekaan kita yang selama 64 tahun ni berakhir dengan politik rasuah. So itulah penjelasan saya dengan isu ini. Sekian, terima kasih.